Accept ya, record tu jangan kamu reject. Nanti Saza tak dapat nak record. Dia ikut saya. Sekejap. Dia masih loading. Tak dapat lagi. Saya punya dah. Oh, dah. Record dah. Okey. Dekat saya dah merah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi kita macam kelas baru lah ni kan. Tadi hanya warming up. Okey. Tadi hanya kita semak. Okey. Sekarang kita akan belajar satu tajuk baru. Masih lagi berkaitan dengan akidah. Iaitu Zul Jalal wal Ikram. Okay, kita tengok yang pertama. Apa maksud Zul Jalal? Okay, kita tengok apa maksud Zul Jalal. Erti ataupun maksud Zul Jalal wal Ikram. Okay, saya nak semua sama-sama tengok. Maksud dia ialah Allah memiliki keagungan dan kemuliaan. Allah ni maha agung dan maha mulia. Ni semua kita tahu. Kita semua tahu. Okey, jadi Allah ini ialah maha luas meliputi sekalian makhluk dia. Kemuliaan dan keagungan ni untuk semua makhluk. Boleh nampak, boleh tahu, boleh rasa. Okey. Seterusnya kita tengok keagungan dan kemuliaan Allah ni tiada bandingan. Sekalipun kita kata Duli yang maha mulia, Pemaisuri agung. Kan kita sebut agung kan? Untuk sultan, untuk sultanah. Tapi tak sama dengan agung Allah. Allah ni tiada bandingan. Jangan kamu kata agung tu kita sebut agung juga dia. Tak sama. Keagungan dan kemuliaan Allah ni tak sama dengan makhluk yang lain. Okay. Sesuai kita tengok apa dalil. Dalil nakli macam Ustazah pernah terangkan kat awak sebelum ni. Kat kamu semua sebelum ni. Dalil nakli maksud dia nakal. Dalil yang diambil, dinakal, dipindahkan daripada Quran ataupun daripada hadis. Itu maksudnya dalil nakli. Okay, kita tengok apa dalil nakli berkaitan dengan Zul Jalali wal Ikram. Okay, kita Ustazah bacakan, kamu bacakan sendiri ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kita nak bagi tumpuan ialah pada perkataan Zul Jalali wal Ikram. Okey, maksud dia ialah segala yang ada di muka bumi ini akan binasa. Yang kekal hanya zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Yang kekal hanya zat Allah. Kita tahu semua tu. Kita pun tahu nanti ada hari kiamat, kita pernah dengar. Kita tahu bahawa dunia ini akan musnah. Apa yang kita pernah tengok sebelum ni, tanda-tanda dunia akan musnah. Contohnya sebelum ni pernah ada tsunami kan. Tsunami tu tak ada siapa pun tahu dia nak datang. Kalaupun kita tahu, kita mampu tak halang tsunami tu? Tak mampu untuk halang. Dalam sekelip mata, semuanya tenggelam. Bukan 1 meter, bukan 2 meter tinggi dia. Sampai habis semua bumbung rumah, semua benda rosak kan. Itu baru sikit saja yang Allah tunjuk. Bayangkan kalau nanti berlakunya kiamat. Okay? Ini maksudnya zat Allah tetap ada. Okay, sekarang ni apa hukum kita beriman? Semua sifat Allah, semua kita perlu
yakin, kena percaya dan wajib beriman dengan nama Allah. Wajib beriman. Kita kena yakin dalam hati kita. Bukan macam saja-saja, entahlah rasa macam tak percaya. Kita tak boleh ada dalam hati kita macam tu. Jika kita ada perasaan macam tu, cepat-cepat fikir balik. Cepat-cepat fikir balik. Siapa yang jadikan aku? Siapa yang jadikan pokok? Siapa yang jadikan makanan? Adakah dia semula jadi? Memang kita sebut tumbuhan semula jadi kan? Tapi mesti ada yang mengawalnya. Yang bagi kita rezeki dan sebagainya. Okey, bukti Allah bersifat Zuljalal. Pertama kita tengok Allah pemberi rezeki kepada semua makhluk. Bukan manusia saja dapat rezeki, binatang, tumbuh-tumbuhan, dia dapat rezeki juga air kan. Awak belajar dalam sains, dapat air, dapat baja, cahaya matahari, semua tu daripada Allah. Untuk haiwan, dia dapat makan setiap pagi, setiap hari. Manusia pun sama. Kita untuk dapat rezeki kita kena ikhtiar. Sama juga dengan binatang. Dia bukan duduk tidur je lepas tu tiba-tiba orang bagi rezeki kat dia. Kecuali binatang peliharaan lah kan. Binatang peliharaan kat rumah. Awak kalau tak bagi kucing makan, matilah dia kan. Ni maksud Ustazah binatang yang bebas. Kat luar kalau awak tengok dia akan cari rezeki. Rezeki tu Allah yang akan bagi. Burung akan terbang, cari rezeki. Binatang lain pun sama. Okay? Itu tandanya Allah mempunyai sifat kemuliaan. Allah sangat mulia. Okay? Kemudian semua kehendak Allah pasti berlaku. Betul ke tak? Apa yang Allah kehendaki pasti berlaku. Awak percaya tak benda ni? Kamu semua percaya tak? Apa yang Allah nak pasti berlaku. Percaya tak? Saya. Okey. Saya. Apa yang kita nak, apa yang manusia nak, berlaku semua tak? Tak. Tak kan? Kadang-kadang kita nak sesuatu tak dapat. Tapi Allah, apa yang Allah sebut dalam Al-Quran sebagai kalam Allah tu pasti berlaku. Yang kita dah tengok sekarang pun macam-macam berlaku yang Allah dah nyatakan dalam Al-Quran. Okey, ciptaan Allah maha sempurna. Ini bukti lain. Tak ada yang cacat cela pada ciptaan Allah. Nanti ada pula yang tanya, ada je manusia yang Allah buat jadi dia cacat? Ada je pokok yang Allah jadi dia tak tumbuh? Ada je haiwan yang cacat? Adakah itu menunjukkan Allah tak sempurna? Adakah itu menunjukkan Allah tak sempurna? Tidak. Tidak. Allah jadikan benda tu tak sempurna untuk menunjukkan kemampuan Allah untuk buat apa sahaja. Dia tak sempurna dari segi fizikal tapi Allah tetap sempurnakan dia dengan mungkin dia bijak, lagi senang dapat belajar, lagi hebat pada orang lain. Okay? Allah nak tunjukkan Allah ni maha hebat. Bukannya ciptaan tu tak sempurna. Manusia sangat sempurna. Kalau tengok manusia kan, kita dekat lidah ni, baru lidah dah ada deri rasa kat sini Allah bagi. Pahit dekat tempat lain, manis kat tempat lain, masin kat tempat lain kan? Tu tak? Sebab tu bila kita makan, baru dia dekat lidah kita rasa macam sedap semua. Sebab semua rasa tu ada. Awak bayangkan kalau lidah kita ni Allah hilangkan rasa manis. Dekat lidah kita ni ada bahagian yang yang patutnya dia lebih kepada manis tu tak ada. Apa rasa makanan kita? Walaupun makanan tu manis, awak makan aiskrim,
tapi tak rasa apa-apa. Sedap tak? Tak. Tak. Tak sedap. Itu maksudnya ciptaan Allah ni maha sempurna. Telinga kita Allah bagi dia dengar walaupun tak ada alat yang kita guna untuk dengar. Okey, seterusnya lagi Allah berkuasa menghidup dan mematikan manusia. Mematikan bukan manusia saja, makhluk. Allah berkuasa untuk hidup dan mematikan. Kita tak ada kuasa, manusia tak ada kuasa. Walaupun orang kata ada je orang bunuh orang, tapi kalau Allah tak kata, Allah tak tentukan dia tu mati walaupun kena tikam, walaupun kena tembak, mungkin tak mati. Kan? Allah masih panjangkan umur dia. Yang berkuasa untuk hidup dan mematikan ni ialah Allah sahaja. Okay, manusia tak ada kuasa. Doktor dia hanya berusaha. Okay. Sama juga kalau ada kata mungkinlah family kita ada penyakit ke kan. Doktor cakap kamu ni boleh hidup 3 bulan lagi contohlah kan. 3-4 bulan lagi. Tapi yang sebetulnya Allah tak boleh bagi kepastian. Yang betul-betul tu tak pasti. Mungkin juga dia boleh hidup lama daripada tu. Mungkin juga hidup lagi pendek daripada yang doktor cakap tu. Jadi manusia tiada kuasa untuk menghidup atau mematikan, hanya Allah. Ini bukti Allah bersifat dengan keagungan dan kemuliaan. Okey, kita tengok yang lain. Siapa ada soalan boleh terus tanya tau dekat ruang chatting ni. Sambil-sambil tu Ustazah nak kamu isi nama. Okey. Bukti yang lain ialah kekuasaan Allah adalah mutlak. Tak ada orang lain yang lebih berkuasa daripada, tak ada makhluk lain yang lebih berkuasa daripada Allah. Kemudian makhluk di langit dan di bumi sentiasa bertasbih. Kita tak nampaklah haiwan dan tumbuhan bertasbih, tapi memang akan bertasbih. Okay. Seterusnya, kejadian alam yang sangat teratur. Okay, kalau awak tengok kan, Ustazah nak kita kaitkan dengan sains kan. Kalau awak tengok dalam sains, kita belajar tentang ekosistem kan. Kita belajar tentang masing-masing makhluk haiwan, tumbuhan, manusia saling lengkap melengkapi dalam hidup ni. Kalau haiwan pun sama. Macam kita, manusia perlukan tumbuhan dan haiwan. Macam haiwan sendiri, dia kadang-kadang dia perlukan tumbuhan untuk hidup. Ada haiwan, dia perlukan binatang lain untuk hidup sebagai makanan dia. Jadi apa yang Allah jadikan ekosistem kita ni sangat teratur. Lengkap semua. Okay, tak ada yang tak sempurna. Tak ada yang kau tengok haiwan tu mati sebab dia tak ada maksudnya dia hidup dia awak pernah tengok tak ada satu haiwan, seekor haiwan lah kan atau binatang, tapi kita tak tahu dia boleh makan apa. Ada tak awak belajar dalam sains? Seekor binatang, kita tak tahu dia boleh makan apa. Ada tak macam tu? Masa kamu belajar. Semua haiwan dan binatang, kita akan kelaskan dia pada jenis-jenis dia kan. Omnivore, carnivore, herbivore kan. Semua binatang ada jenis makanan dia. Okay, jadi apa yang Allah jadikan alam ni semua sangat teratur. Tak ada yang tak sempurna. Okey, kesan. Kesan kita yakin dengan sifat Allah, dengan nama Allah ni, kita akan jadi hamba yang tawaduk. Tawaduk ni sentiasa merendah diri pada Allah. Tak adalah kita jadi orang yang takabur, tinggi diri, tak. Kemudian kita akan mensyukuri
nikmat yang Allah berikan, sentiasa bersyukur, ucapkan Alhamdulillah kan bila dapat nikmat. Kemudian kita akan meyakini Allah itu hebat dan tiada tandingan. Kita juga akan sentiasa insaf diri kita dan kita akan taat perintah Allah dan jauhkan larangan dia. Okey, ini yang kesan yang paling kita boleh nampak ialah kita akan cuba tinggalkan segala larangan yang Allah larang, kita tinggalkan. Okay, yang Allah perintah kita akan buat. Itu kesan bahawa kita percaya Allah mempunyai kemuliaan dan Zul Jalal wal Ikram. Allah ada sifat tersebut. Okey. Sekejap lagi kita akan ulang. Kita akan ulang semula. Ustazah akan stop present dulu sebab kita akan ulang semula. Ustazah nak tanya kefahaman kamu macam mana. Okey. Untuk tajuk ni kita berhenti kat sini dulu sebab Ustazah akan tanya semula kejap lagi berkaitan tajuk hari ni, apa yang kamu faham, apa yang kamu tak faham. Okey.